salbiyatun. Namanya sifat salbiyah. Jadi dia nak terang di sini, pengarang kitab, dia nak terang di sini, iaitulah Syekh Sunusi. Dia terang kepada kita, ini 6 sifat, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Yang awal daripada 6 tu, namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu satu sahaja, iaitulah sifat wujud. Maka 6, tolak satu tu nafsiyah. Berbaki lagi 5. 5 tu orang panggil sifat salbiyah. Ni orang panggil ilmu tambahan. Ilmu tambahan. Hak wajib kita beriman, Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah Ta'ala mulia tidak sama dengan makhluk, Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dan Allah bersifat dengan wahdaniyah asa tidak berbilang. Itu wajib kita kena i'tiqad, kena beriman. Kena tahu dalil kan. Yang mana Imam Sunusi 6 sifat ni, 6 sifat ni mukhalafah qiyamuhu wahdaniyah, 6 ni yang awalnya namanya sifat nafsiyah. Berapa sifat nafsiyah tu? Satu sahaja, iaitulah wujud salbiyah. Makna ini padanya tu. Jadi 6 tu tolak satu. Yang pertama ni nama apa? Sifat. Namanya sifat nafsiyah. Ini ilmu tambahan sahaja. Iaitu nafsiyah. Iaitulah sifat wujud. Nafsiyah ni satu sahaja, sifat wujud tu. Baik. Maka hakikat sifat nafsiyah itu iaitu barang yang tiada terupa zat dengan tiada sifat nafsiyah itu. Maksudnya diri Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat nafsiyah ini. Kalau tak bersifat dengan sifat nafsiyah ni, kita tak boleh. Allah mesti ada. Allah Ta'ala mesti wujud. Nah? Jadi setiap sesuatu dirinya mesti ada. Contoh diri kita ni ada. Kita bincanglah apa perkara pun, kalau ada diri tu, mesti wujud tu ada di situ. Ni orang panggil diri Allah Ta'ala tak dapat tidak. Mesti bersifat dengan sifat nafsiyah ini, iaitulah sifat wujud. Jadi minta tolong ada yang tak tutup mic tu, minta tolong tutup Ustaz. Dengar bunyi suara pinggan. Maka tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah, melainkan wujud. Jadi dia nak cerita di sini, sifat nafsiyah ni hanyalah wujud saja. Sifat wujud itu adalah dinamakan sifat nafsiyah. Maka nafsiyah ni tak banyak, satu sahaja, iaitulah sifat wujud. Macam kita sebutlah, pagi ni saya lepas subuh singgah di kedai. Tak ada duit dalam melainkan RM5 ni. Tak ada duit dalam poket Lala ni melainkan RM5. Begitu juga musannif nak terang di sini, tidak ada di Allah Ta'ala itu sifat nafsiyah, melainkan hak nafsiyah tu wujudnya. Sifat wujud. Jadi kita duk bincang ilmu tambahan pada pagi ni, iaitulah 6 sifat yang telah kita belajar, yang telah kita bincang dulu. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 6 ni yang awal-awal namanya sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah itu iaitulah sifat wujud. Baik. Apa sifat nafsiyah? Ini dia tak terang di sini. Sifat nafsiyah tu dinamakan sifat diri sesuatu. Contoh lagu mana? Macam mana? Kita tengok kitab duduk depan kita, kita faham kata ada.
Kita tengok kawan kita main di depan kita, kita faham ada kawan kita tu. Tengok sesuatu, faham kata ada. Maka itulah namanya sifat nafsiah. Apa sifat nafsiah? Iaitulah sifat diri sesuatu. Menunjukkan diri sesuatu itu ada. Maka pokok perbincangan kita pada pagi ini, kita bincang sifat nafsiah. Berapa sifat nafsiah tu? Tak banyak, satu saja, iaitulah sifat wujud. Kita bincang nafsiah Allah Ta'ala, maka terkena kepada wujud Allah Ta'ala. Di akhirat nanti, insya-Allah kita orang beriman akan lihat Allah Ta'ala. Maka kita faham, mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Maka wujud itu namanya sifat nafsiah. Habis di situ. Maka dua pendapat di dalam jumhur kita, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata sifat nafsiah ni sifat amr i'tibari. Faham sahaja. Tengok diri sesuatu, faham kata ada diri sesuatu itu. Orang panggil amr i'tibari. Adapun Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata sifat nafsiah ini adalah hal nafsiah. Itu lebih detail, lebih kepada terperinci pembahasan sifat nafsiah. Adapun dalam kitab ni dia terang sifat nafsiah tu iaitulah terkena kepada sifat wujud. Maka sifat nafsiah tu tak banyak. Melainkan satu saja, iaitulah sifat wujud. Tak boleh terima sekiranya tidak ada nafsiah ni, tidak sabit nafsiah ni pada Allah. Tak boleh terima. Mestilah nafsiah ni sabit di diri Allah. Mestilah diri Allah tu ada. Habis. Dan yang lima kemudian daripada salbiah. Lima lagi yang berbaki mana? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wahdaniyah. Dan yang lima kemudian daripada sifat salbiah tu, mana dia lima? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Jadi lagu mana? Dan kemudian daripada dan yang lima kemudian itu, iaitulah sifat salbiah. Baik. Hak nafsiah tu ya. Hak tadi kemudian hak lima ni namanya salbiah. Mana dia? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Lima ni namanya sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah? Dan hanya dinamakan dia yang lima. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Namanya salbiah. Apanya? Maknanya nafi. Iaitulah ternafi. Macam mana makna ternafi? Sifat salbiah ni kita kena faham mukhabil. Ataupun kena faham di sebalik kata nama sifat tu. Macam mana? Contoh. Apabila disebut Allah Ta'ala sedia. Faham di sebaliknya tak baharu. Apabila Allah Ta'ala itu kekal. Faham di sebalik tak binasa. Apabila orang sebut Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil wadis. Bersalahan Allah dengan perkara yang baharu. Jadi kita fahamnya tidak sama Allah dengan baharu. Kalau orang sebut Allah wahdaniyah asa, faham di sebaliknya tidak berbilang. Maka salbiah yang lima ni faham, iaitulah faham di sebalik kata nama sifat tu. Iaitu faham ternafi perkara yang tidak layak. Contoh dekat kita ni. Apabila dia itu lelaki, maka tidak perempuan. Fahamnya.
Kalau perempuan, fahamnya tidak lelaki. Gitu. Faham di sebalik. Kita kata hari ni kuliah Muslim. Maka fahamnya hanya muslimat. Tidak ada yang muslimin. Orang lelaki tak ada. Contoh. Hari ni kuliah umum. Ada muslimat pun ada, muslimin pun ada. Muslimin pun ada, muslimat pun ada. Tapi dinyatakan, maka tidak ada muslimat. Kalau dinyatakan muslimat sahaja, tidak ada muslimin yang hadir. Jadi, 5 ni namanya sifat salih. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, sifat salbiah, ternafi. Macam mana ternafi? Faham di sebalik nama sifat. Apabila dikatakan Allah Ta'ala, artinya, maka faham di sebalik tidak ada mula. Kalau dinyatakan Allah itu baqa', maka di sebaliknya Allah Ta'ala tidak binasa. Itu namanya sifat salbiah. Ini namanya salbiah khas. Baik. Makna salbiah itu nafi, iaitulah ternafi perkara yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya ditafsir orang akan 5 jenis sifat ni dengan nafi. Yakni kita faham di sebaliknya, kita faham makna ternafi. Kerana bermula qidam itu, apabila disebut Allah Ta'ala sedia, maknanya tidak permulaan bagi wujud. Maka tidak ada permulaan, bukan baharu. Dan baqa' itu, apabila disebut Allah kekal, maknanya tiada kesudahan bagi wujud. Faham di sebalik. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Faham di sebalik. Makna tiada Allah Ta'ala, tidak bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dan qiyamuhu ta'ala binafsih. Faham baliknya. Makna tiada berkehendak tempat berdiri. Tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri. Yakni Allah tidak tumpang apa-apa. Tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat tumpang kepada apa-apa perkara. Allah tak tumpang apa-apa. Itulah hakikat yang dinamakan Allah Ta'ala yang bersifat dengan kamalat. Bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala terkaya. Ini yang maha terkaya. Apabila Ta'ala terkaya, tentu mestilah kita yakin. Tentu Allah Ta'ala itu terkaya bersifat dengan ghani, al-ghaniyu. Maka Allah Ta'ala terkaya pasti. Tentulah Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Tidak berhajat kepada sesiapa. Baik. Jadi, inilah yang kita bincang ilmu pada pagi ini, iaitulah ilmu tambahan. Dia tak termasuk di dalam fardu ain. Dia masuk dalam ilmu fardu kifayah ni. Yang fardu ain yang telah kita bincang dulu. Allah Ta'ala mesti ada dalilnya. Allah mesti sedia dalilnya. Allah mesti kekal. Nyatakan dalil. Allah Ta'ala tidak makhluk. Berserta dengan dalil kita iman. Allah Ta'ala bersifat dengan khiyamuhu binafsih. Tidak menumpang apa-apa dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Nyatakan dalil, kita beriman. Allah Ta'ala asa, tidak berbilang. Apa dalilnya? Kita beriman. Hari ini, cuma kita bincang ilmu tambahan nama kepada sifat itu. Maka, yang kita bincang pada hari ini, 6 sifat yang telah kita bincang dulu ni. Yang pertama wujud. Wujud namanya nafsiyah. Diri Allah Ta'ala tu mesti ada. Pasti ada. Tak boleh tiada. Mesti ada. Maka nafsiyah ni, iaitulah sifat wujud. Apa dia nafsiyah? Sifat kepada diri Allah Ta'ala itu. Ataupun nafsiyah ini sifat kepada diri sesuatu.
Kalau diri Allah, sifat Allah Ta'ala wujud tu. Nah, habis tu. Maka, kalaulah makhluk, kita lihat sesuatu benda, kita faham kata benda tu ada. Tengok tak, faham kata kitab ada depan kita. Tengok meja, faham kata meja tu ada di depan kita. Tengok orang, faham orang tu ada. Itulah namanya sifat nafsiyah, sifat kepada diri sesuatu. Sifat Allah Ta'ala, nafsiyah iaitulah sifat kepada diri Allah Ta'ala itu. Itu namanya sifat nafsiyah. Adapun yang 5 lagi, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Nah, salbiyah. Apa dia sifat salbiyah? Iaitulah dengan makna ternafi. Nak faham lagu mana salbiyah dengan makna ternafi? Faham di sebalik kata nama. Apabila disebut Allah sedia, fahamnya tidak baharu. Apabila disebut Allah kekal, fahamnya Allah tidak binasa. Apabila orang sebut kita ni, seseorang makhluk ni contohnya, dia lelaki, fahamnya tidak perempuan. Kalau orang sebut dia perempuan, tidak lelaki. Nah, itu makna daripada apa yang kita bincang ni. Contoh salbiah macam mana? Apabila disebut qidam Allah sedia, maka tidak baharu. Apabila disebut Allah kekal, fahamnya Allah Ta'ala tidak binasa. Apabila disebut Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, fahamnya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Apabila disebut Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, fahamnya Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa, tidak berhajat kepada sesiapa. Itu maksud daripada apa yang kita bincang. Dan tiada berkehendak kepada menjadikan. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang yang menjadikan. Kerana Allah Ta'ala itu sedia. Dan wahdaniyah maknanya tiada berbilang. Allah Ta'ala asa, tentu tidak berbilang, fahamnya. Kita faham di sebalik. Dan dipahamkan daripada segala barang yang tersebut. Daripada perkara yang tersebut yang ternafi itu. Bahawasanya yang dikehendaki dengan keadaan segala sifat yang tersebut, itu bahawasanya segala sifat salbiah itu nafikan. Yakni ternafi barang yang tidak layak dengan zat, iaitulah kita ni faham kata perkara-perkara yang tidak layak tu ternafi. Ternafi pada hak diri Allah Ta'ala. Tak ada lah kekurangan tu pada diri Allah Ta'ala. Jadi kita fahamnya ternafi, yakni tidak. Perkara-perkara yang mustahil itu tidak berkait dengan diri Allah Ta'ala. Seperti baharu, tak berkait dengan diri Allah Ta'ala. Binasa, tak berkait dengan diri Allah Ta'ala. Sama dengan makhluk, ternafi. Berbilang-bilang, maknanya kita faham salbiah ni, iaitulah perkara yang ternafi, perkara yang tidak layak pada Allah Ta'ala itu. Habis. Bukan ia nafi daripada zat. Bukan maknanya kita nafi sifat salbiah tu tak. Bukan kita nafi salbiah tak. Kita nafi perkara yang tidak layak. Bukan kita nafi sifat salbiah tu tak. Hanya ia 5 sifat salbiah itu sifat bagi zat. Mestilah salbiah ni sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Sifat Allah Ta'ala tak baharu. Apa sifat Allah? Tak binasa. Apa sifat Allah? Tak sama dengan makhluk. Itu salbiah. Apa sifat Allah? Tak berbilang. Itu sifat Allah Ta'ala. Bukan kita nafi salbiah, tak. Kita nafi perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tu lah. Tak baharu, tak binasa, tak sama dengan makhluk. Contoh macam mana kita ni. Apabila contohnya dia itu lelaki. Sifat dia. Tak perempuan. Tak perempuan itulah sifat lelaki. Lelaki itu sifat dia. Maka apabila lelaki tak perempuan. Tak perempuan itulah lelaki. Allah sedia. Tak baharu. Tak baharu tu juga sifat Allah. Allah kekal. Tak binasa. Tak binasa tu pun orang panggil sifat Allah tidak binasa tu. Itulah salbiah.
Orang panggil faham di sebalik sifat tu. Apabila sebut sedia, tak baharu. Tak baharu itulah sedia. Lelaki, tak perempuan. Tak perempuan itulah lelaki. Gitu. Itu faham daripada sifat salbiah. Habis. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatin al-ma'ani. Summa. Kemudian daripada 6. Habis dah 6. Kita bincang. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu wahdaniyah. Summa yajibu lahu ta'ala. Kemudian daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, hak 6 tu. Maka ada lagi. Sab'u sifatin. Ada juga 7 sifat. Yang depan yang kita akan bincang. Tusamma dinamakan dia oleh ulama. 7 ni. Sifatin ma'ani. Dinamakan akan 7 ni sifat ma'ani. Ni pun ilmu tambahan juga. Kemudian pula, wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Yang dinamakan sekalian itu yang 7 tu, sifat ma'ani. Maka telah didahulukan oleh musannif akan sifat salbiah atas segala sifat ma'ani kerana bahawasanya segala sifat salbiah itu dengan dia nyata bersih, yakni ternafi Tuhan Allah Ta'ala itu daripada segala barang yang tidak layak dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Jadi dimulakan dengan salbiah sebab apa? Kerana untuk menyatakan Allah Ta'ala tu subhanallah maha suci daripada kekurangan. Dan segala sifat ma'ani itu dengan dia, maka nyatalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi inilah hikmah ulama susun dengan sifat salbiah dulu. Sebab apa? Nak bagi kita ni faham, nak bagi kita yakin Allah Ta'ala ni subhanallah maha suci daripada kekurangan. Apabila kita yakin Allah Ta'ala maha suci daripada kekurangan, maka tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Apa kesempurnaan tu? Inilah yang kita nak bincang sifat ma'ani ni. Allah Ta'ala ada khudrah yang sempurna. Allah ada iradah yang sempurna. Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Allah Ta'ala ada hayat yang sempurna. Sama yang sempurna. Basar yang sempurna. Kalam yang sempurna. Inilah Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan. Maka membersihkan dia Allah Ta'ala tu. Kita ni i'tiqad ternafi Allah daripada kekurangan. Maka membersih dia daripada barang yang tidak layak itu terdahulu pada uruf kebiasaan. Daripada dihiaskan dengan segala kesempurnaan. Bandingan seorang manusia. Kita bandinglah, kita buat contoh. Tiada berhias dengan sebaik-baik pakaian, melainkan kemudian daripada membersihkan dirinya daripada daki. Ini nak bagi kita faham. Contoh, kita manusia ni, kita nak pakai yang elok-elok, maka bagi kita manusia ni, kita cuci yang kotak-kotak dulu. Kalau badan busuk, kita mandi, bau sabun bagi wangi. Barulah kita pakai yang elok. Ini bandingan. Sebab apa? Ulama dia kira sifat salbiah dulu. Kemudian baru dia kira sifat ma'ani. Kerana nak bagi faham, Allah Ta'ala maha suci. Tidak ada kekurangan di diri Allah Ta'ala itu. Hak ada tu apa? Hak ada hanyalah kesempurnaan. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Ni dia buat contoh kepada kita sebab apa? Ulama dia sebut salbiah dulu, dia sebut salbiah dulu baru sebut ma'ani. Tentu ada pasal, tentu ada hikmah, tentu ada sebab. Maka
dia nyatakan di sini bandingannya kalau kita ni manusia nak pakai hak elok-elok, kita bersih badan kita dulu. Barulah kita hias dengan benda-benda yang elok. Nah, begitu juga rumah kita. Nah, kita nak buh barang-barang baru, kita bersih, kita cucikan dulu rumah, baru kita masukkan barang-barang yang baru. Itu contoh. Itu contoh. Sebab itulah dimulakan disebutkan salbiah, barulah sebut sifat ma'ani. Barulah sebut sifat ma'ani. Itu sebab punca daripada apa yang disusun oleh ulama tu. Jadi ulama dia buat sesuatu perkara, mestilah ada sebab, mestilah ada alasan, ada hujah yang mereka susunkan kepada kita. Habis itu. Dan dinyatakan pula oleh musannif. Jadi Syekh Sunusi menyatakan pula kepada kita. Dan dinyatakan pula oleh musannif dengan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani di sini. Padahal telah difahamkan wajib pada katanya famimma yajibu lil maulana jalla wa'adha 'ishruna sifatan. Sebab apa? Kerana ditolakkan dengan dia akan sebagai tolak yang nyata atas segala Mu'tazilah yang menafikan akan segala sifat ma'ani, dan keadaan sifat ma'ani itu 7 sifat. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita kira sifat yang 7 ni sebagai sifat Allah Ta'ala yang wajib kita iman. Qudrah mesti ada pada Allah Ta'ala. Iradah mesti ada pada Allah Ta'ala. Ilmu mesti ada pada Allah Ta'ala. Hayat mesti ada pada Allah Ta'ala. Sama mesti ada pada Allah Ta'ala. Basar mesti ada pada Allah Ta'ala. Kalam mesti ada pada Allah Ta'ala. Sebab apa dinyatakan sifat ma'ani dengan begitu jelas di dalam tulisan ini? Kerana untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tak kira sifat ma'ani ni. Dia tak mau bilang sifat ma'ani ni. Adapun bagi kita ahlu sunnah, kita menyabitkan sifat ma'ani ni adalah sifat yang tertentu, sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Mestilah sifat ni ada di diri Allah Ta'ala. Dan keadaan sifat ma'ani itu 7. Sifat ma'ani itu 7. Mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Atas jalan kebanyakan segala ulama Asy'ariyah. Semua kebanyakan majoriti yang mengikut ulama Asy'ariyah, sifat ma'ani itu 7. Yakni segala orang yang mengikut bagi Syekh Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini ialah gelaran. Gelarannya ialah Abu Hasan Asy'ari. Nama sebenarnya namanya Ali bin Ismail bin Ishaq, daripada keturunan sahabat yang masyhur, iaitulah Abi Musa Asy'ari. Dilahirkan di Basrah, Iraq, dan meninggal dunia di Baghdad. Ini ulama kita yang kita duduk ikut. Kalau dalam fiqh kita ada 4 tokoh muktabar. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. 4 ulama yang diiktiraf seluruh dunia. Kalau dalam tauhid kita ada 2 tokoh muktabar yang diiktiraf di seluruh dunia. Mana? Yang pertama Imam Abu Hasan Asy'ari. Nama dia betul-betulnya iaitulah Ali bin Ismail bin Ishaq Asy'ari. Pasal apa digelarkan Asy'ari? Kerana itu nisbah kepada keturunannya. Dia ni orang mana? Lahirnya di Basrah, Iraq.
dan wafat di Baghdad, di negeri Iraq juga. Itulah sebab orang-orang daripada negeri barat, musuh-musuh Islam, dia hentam Iraq bagi hancur. Dia hentam Syria bagi hancur. Dia hentam pula Mesir, Libya. Pasal apa? Inilah negeri-negeri yang melahirkan tokoh-tokoh awliya, tokoh-tokoh wali-wali Allah Ta'ala, ulama-ulama yang muktabar. Kerana di sinilah pusat ilmu ahlu sunnah wal jamaah di muka dunia. Dulu ni di Mekah, Madinah, Iraq, Mesir, Syria, Yaman, Libya. Libya hancur. Alasan nak bunuh Gaddafi. Dulu pun Gaddafi dia menggulingkan Khalifah Islam, Raja Mahdi. Sultan Mahdi. Dia yang gulingkan. Lepas tu pula Amerika menggulingkan Libya, menjatuhkan Gaddafi. Iraq, Amerika menjatuhkan iaitulah Saddam Hussein. Itu dia buat alasannya. Sedangkan yang sebenarnya dia nak meruntuhkan kekuatan Islam. Sebab apa? Di negeri Iraq, di negeri Syria, di negeri Libya, di negeri Mesir, di negeri Yaman, inilah melahirkan tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang diiktiraf di seluruh dunia. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari ni orang Iraq. Yang lebih masyhur lagi iaitulah Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, ketua para wali yang berada di kota Baghdad di negeri Iraq. Begitu juga Imam Syafi'i, asalnya dari Iraq, kemudian berpindah ke negeri Mesir, meninggal di Mesir. Itulah yang dikatakan banyaknya ulama-ulama di negeri-negeri yang kita sebut tadi, di Iraq, di Syria, di Yaman, di Libya, di Mesir. Tu ramai ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hikmah Allah Ta'ala jadikan peperangan-peperangan di sana, maka berpindahlah ulama-ulama daripada negeri sana tu ke negeri sini. Maka berpindahlah mereka-mereka ulama-ulama tu ke negeri Nusantara. Ramai ulama Syria yang ada di sini. Ramai ulama Syria, ulama Mesir, ulama Iraq yang berhijrah, yang berdakwah ke negeri bumi Nusantara ini. Habis itu. Jadi 7 sifat ma'ani ni majoriti daripada pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari sabitkan 7 ni. Mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni namanya sifat ma'ani. Bersalahan bagi segala ulama Maturidiyah. Ni ulama Maturidiyah, iaitulah nisbah kepada gelaran Abu Mansur Maturidi. Nama sebenar Imam Abu Mansur Maturidi ni Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, iaitulah satu kampung di Samarkandi. Dan makamnya iaitulah di Uzbek. Di Uzbek. Imam Abu Hasan Asy'ari ni makamnya di Uzbekistan. Uzbek. Rombongan sultanah pergi dah. Cikgu Ak bawa Baba Khairul pergi ke Uzbek. Moga-moga selepas daripada Allah Ta'ala mengangkat COVID daripada bumi Allah Ta'ala ini, mengangkat musibah, moga-moga kita dapat menziarahi awliya-awliya, ulama-ulama. Jangan lupa, kita kena pergi Madinah untuk menziarahi Rasul Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dituntut pula untuk menziarahi ziarah tempat-tempat kerohanian, iaitulah maqam-maqam awliya. Pasal apa? Ini ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi ketika malam Isra' wal Mi'raj. Berhenti di Madinah,
berhenti pula di Tursina, berhenti pula di Madian, berhenti pula di Baitul Laham. Tu tempat-tempat yang berkaitan dengan Rasul-Rasul. Dia dengan tempat kerohanian untuk menghubungkan kerohanian kita. Apabila kita kita fikir. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan, dapat kita mengikuti jejak-jejak awliya. Dapat kita mengikuti jejak-jejak daripada ulama, terutamanya hak kita duk mengaji Imam Syafi'i makamnya di Mesir, Imam Abu Hasan Asy'ari makamnya di Iraq, Imam Abu Mansur Maturidi makamnya di Uzbek. Sambil-sambil berjalan tu jangan lupa kita menziarahi mereka-mereka yang telah berjasa kepada dunia Islam, menyebarkan Islam kepada kita, sehinggalah kita dapat mengkecapi nikmat Islam yang ada pada kita pada hari ini. Jadi bersalahan bagi segala ulama Maturidiyah, maknanya bukan 7 ya, makni banyak lagi. Yakni segala orang yang mengikut bagi Imam Abi Mansur Maturidi. Maka bahawasanya mereka yang mengikut Imam Abu Mansur Maturidi berkata dengan sabit satu sifat yang bernama sifat takwin pada Allah Ta'ala. Artinya arti takwin menjadikan. Maka adalah itu sifat takwin itu. Sifat yang wujudiyah, yang qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi, hak kita duk pegang secara muktamadnya 7. Sifat makni 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu hak muktamad. Hak kita duk pegang selalu yang masyhurnya begitu. Tetapi ada lagi pendapat, terutamanya pendapat pengikut ulama Maturidiyah, mereka menambahkan sifat takwin. Satu sifat yang nama sifat takwin yang ada pada diri Allah Ta'ala. Yang ada pada diri Allah Ta'ala. Habis itu. Baik. Dengan sifat takwin mengadakan dan meniadakan. Ialah yang dikehendaki pada segala makna itu dengan sifat af'al. Maka berkata mereka, ulama-ulama daripada yang mengikut Imam Abu Mansur Maturidi, maka berkata mereka, ulama yang mengikut Imam Abu Mansur Maturidi, jika takluk takwin itu dengan menjadikan, dinamakan khalaqa. Dan jika takluk ia dengan memberi rezeki, dinamakan rizqan. Dan jika ia takluk dengan menghidupkan, maka dinamakan ahyun. Dan lain daripada itu lagi. Ini satu pendapat yang ditambah oleh pengikut ulama Maturidi. Maknanya sifat ma'ani itu 8. Mana? Tambah satu lagi, namanya sifat takwin namanya. Tu faedah kita belajar kitab-kitab yang macam ni. Makin tambah maklumat kepada kita. Baik. Maka segala Asy'ariyah bermula segala sifat af'al itu takluk bagi qudrah. Takluk hakiki. Jadi bagi kita yang ikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, qudrah itulah yang buat makhluk. Allah Ta'ala ada sifat qudrah. Maka tugasnya makhluk. Maka takluk buat makhluk itulah yang dinamakan bagi orang yang mengikut Maturidi itu sifat takwin. Jadi bagi ulama Asy'ariyah tak payah dah kira takwin, tak payah. Allah Ta'ala buat makhluk itulah. Takluk buat itulah. Bagi qudrah tu. Baik. Maka takluk qudrah yang hakiki itu baru. Yakni wujud kemudian daripada tiada. Maka demikianlah takluk itu dinamakan takluk tanjizih hadis. Macam mana dia nak bang? Dia kata Allah Ta'ala buat makhluk ni namanya takluk. Allah Ta'ala ada sifat qudrah. Maka buat makhluk. Maka buat ni ada ketika dia. Contoh. Allah Ta'ala buat kepada seseorang itu. Ada masa dia. Contohnya Allah ni. Allah Ta'ala bagi lahirkan seorang
ibu melahirkan anak. Allah buat. Dalam masa yang sama ni, Allah Ta'ala buat orang mati. Di sana mati, di sini mati, di sana mati, di sini mati. Itu pun ditakluki oleh kudrah Allah. Maka diri Allah Ta'ala membuat itu, iaitulah ada masa ketika dan ketika masa baharu ini, maka dinamakan takluk tanjizi hadis. Seperti barang yang lagi akan datang huraiannya. Maka tiada ada zat Allah Ta'ala itu satu sifat yang qadim, yang berdiri dengan dia bernama takwin. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari dia tak kira dah sifat takwin ni sebagai sifat ma'ani. Jadi apa kita bincang? Kita bincang sifat ma'ani. Yang masyhur kita pegang iaitulah 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pegang hak tu. Ni pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikutnya. Adapun Imam Abu Mansur, dia tambah sifat takwin. Apa sifat takwin ni? Sifat buat kerja. Tetapi Imam Abu Hasan Asy'ari dia tak mau kira takwin ni sebagai sifat. Pasal apa? Qudrah tu lah yang buat makhluk. Qudrah tu buat makhluk. Tak payah kita ni kira sifat takwin lah. Qudrah tu. Sabit dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Yakni kuasa dengan qudrah. Maka tak payah kira dah sifat takwin. Hanya Allah Ta'ala beri bekas pada menjadikan dan membinasakan dengan sifat qudrahnya. Maka qaul Imam Abu Hasan Asy'ari ini iaitu qaul yang muktamad. Hak ni hak kita pegang. 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita pegang hak ni. Dan jelas ayat Quran satu persatu. Menunjukkan kepada sifat ma'ani yang 7 ini. Wahia dan iaitu 7 tu al-qudratu. Yang pertama daripada 7 tu qudrah. Lepas tu iradah. Lepas tu ilmu. Lepas tu hayat. Jadi kesimpulan kita bincang pada pagi ini iaitulah hanya semata-mata ilmu tambahan. Maklumat. Kita dapat faham ilmu maklumat, alhamdulillah makin tambah lagi pengetahuan maklumat kepada kita tak rugi. Yang wajib kita kena yakin Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih dan Allah Ta'ala bersifat dengan asa tidak berbilang wahdaniyah. Maka 6 tu dia pecah 2. Yang pertama nafsiyah. Nafsiyah tu wujud. Kemudian 5 lagi qudrah. 5 lagi. Khidam mukhalafah qiyamuhu wahdaniyah. Itu namanya salbiyah. Kita bincang dah tadi. Salbiyah ternafi perkara yang tidak layak. Apabila disebut Allah sedia, maka tak baharu. Apabila disebut Allah kekal, tak binasa. Maka tak binasa itulah sifat Allah juga. Allah Ta'ala sifat Allah. Maka tak binasa. Tak binasa itulah kekal. Namanya salbiyah. Lagi namanya ma'ani. Mana sifat ma'ani? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka 7 ni namanya sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? 7 ni ada betul-betul di diri Allah tu. Contoh kita buat misal kepada makhluk, iaitulah gula ada di manis ada di gula, masin ada di garam. Itu contoh. Itu contoh hak makhluk. Ma'ani ni sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Qudrah ada di Allah, iradah ada di Allah, ilmu ada di Allah Ta'ala. Begitu juga hayat ada di diri Allah, sama basar kalam ada di diri Allah Ta'ala itu. Maka namanya sifat ma'ani, sifat hak ada di Allah Ta'ala. Maka 7 sifat ma'ani ni qaul mu'tamad. Wajib kita kena berpegang, kena beriman. Adapun Imam Abu Mansur Maturidi, dia tambah lagi. Bukan 7, ada lagi. Iaitulah di antaranya takwin. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari tak mau kira takwin ni. Kerana Allah Ta'ala ada qudrah.
Qudrah itulah yang buat makhluk. Allah Ta'ala buat makhluk dengan sebab ada qudrah di diri Allah Ta'ala itulah. Tak payah dah kira sifat takwin. Mana 7 sifat tu? Wahia dan iaitu 7 tu. Yang pertama, al-qudratu. Sifat qudrah. Nah, wallahu'alam. Hak qudrah ni wajib fardu ain kita kena belajar. Qudrah wal iradatu. Hak tu wajib kita kena belajar dan kita wajib kena tahu dalil. Hak dalil mudahnya iaitulah kuliah kita setiap hari Khamis yang kita baca kitab Kifayatul Mubtadi. Itu kitabnya bahasanya ringan dan dalilnya dinyatakan dengan jelas untuk terus kita berpegang dan beramal. Itu namanya Kifayatul Mubtadi. Memada dah kitab tu kalau kita nak bagi lepas ilmu fardu ain. Adapun kitab yang kita bincang Sirajul Huda pada setiap Isnin, ini bagi untuk nambahkan lagi. Kita nak tambahkan lagi maklumat, kefahaman untuk memantapkan lagi ilmu akidah kita. Macam sekolah lah. Larat kita nak duduk sekolah rendah, kita nak naik sekolah menengah. Sekolah menengah pun larat. Kita nak duduk lama-lama, kita nak naik lagi di peringkat-peringkat yang tinggi. Begitu juga dalam pembahasan ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman dan lebih-lebih lagi kita berhajat. Moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan iman. Terangkan hati kita dengan nur iman. Dan tetapkan serta tambahkan nikmat iman ke dalam hati kita. Wallahu'alam. Sekiranya ada soalan, insya-Allah kita buka soalan. Yang mana boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Sekiranya yang tak boleh jawab, kita rujuk kepada ulama-ulama yang lain. Wallahu'alam.